Okey, so selamat pagi. Okey, hari ni kita akan belajar siri homolog. Okey, apa yang perlu kita belajar hari ni? Yang pertama, maksud siri homolog. Yang kedua, contoh siri homolog. Yang ketiga, ciri-ciri siri homolog. Dan yang keempat, kumpulan berfungsi dalam siri homolog. Okey, sekarang kita tengok dulu apakah maksud siri homolog. Okay. So, sebelum ni kita dah belajar sebatian organik. Okay, yang ada hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Okay, so siri homolog ni sebenarnya ialah sebatian organik. Tapi sebatian organik ni banyak sangat. Jadi macam mana kita nak tahu sifat fizik dengan sifat kimia setiap sebatian ni? Jadi sebab itulah kita kelaskan sebatian organik ni jadi siri homolog. Okey. So ni siri homolog. Okey, sebatian organik dikelaskan kepada kumpulan sebatian-sebatian. Okey. Untuk mengkaji sifat fizik dan tindak balas kimia. So bila kita dah letak dalam kumpulan, mudahlah kita nak tengok sifat fizik dia nanti. Okey. Okey, so sekarang kita tengok ciri-ciri siri homolog. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, yang pertama, formula am yang sama. Formula am yang sama ni maksudnya kalau dia dalam satu kumpulan, dia akan ada formula yang sama. Okey, tak kisah dia karbon dia ada 4 ke, karbon dia ada 5 ke, formula am dia sama. Nanti kita akan tengok Okey, kumpulan berfungsi yang sama. Kumpulan berfungsi yang sama ni pun sama. Kalaulah contoh dia alkohol, okey, alkohol. Okey, kalau 3 karbon kita panggil propanol. Okey, kalau 4 karbon kita panggil butanol. Okey, so kumpulan berfungsi dia sama. Kumpulan dia hidroksil. Nanti kita akan tengok juga untuk setiap siri homolog yang kita belajar Okey, sifat kimia yang sama. Sifat kimia yang sama ni maksudnya kalau dia dalam satu kumpulan, sifat kimia dia sama. Contoh alkana. Kalau dia 3 karbon, nama dia propana, dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Kalau dia jadi 4 karbon, nama dia butana, dia pun boleh bertindak balas dengan oksigen. Sebab apa? Sebab bila dalam satu kumpulan, sifat kimia dia sama. Okey, yang keempat, ahli yang berturutan berbeza sebanyak 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Maksudnya, bila semakin dia turun tadi, contohlah, tadi propana 3 karbon. Okey, so 3 karbon, bila dia jadi butana, dia akan jadi 4 karbon. So, semakin dia bertambah bilangan karbon tu, okay, dia akan bertambah 2 atom hidrogen. So, kalau kita tengok jisim molekul relatif, C kan GAR dia 12. So, 12 H1, tapi H ada 2. So, jadi 14. Okay. Okay, sifat fizik yang berubah beransur-ansur daripada satu ahli kepada ahli yang berikutnya. Okay, contohlah sifat fizik ni, nanti kita akan tengok lebih lanjut. Cuma saya nak explain sikit je. Okay, contoh, kalau macam alkana, bila dia ada 1 karbon, maksudnya dia CH4, nama dia metana. Okay, so takat didih alkana ni sebenarnya semua rendah, takat didih dan takat lebur. Tapi bila dia jadi 1 karbon, lepas tu karbon dia bertambah jadi 2, karbon dia bertambah jadi 3, karbon dia bertambah lagi. Okey, semakin dia turun ke bawah, karbon dia makin bertambah. Okey, sifat fizik dia berubah. Kalau tadi takat didih, takat lebur dia rendah, okey, semakin ke bawah, takat didih dengan takat lebur dia semakin meningkat. Okey. Setiap siri homolog terdiri daripada ahli mengikut bilangan atom karbon. Okey,
Ni kita akan tengoklah nanti. Tengok bila bilangan atom karbon bertambah, sebenarnya alkohol ke, alkana ke, dia sama. Bilangan atom karbon dia bertambah, nama dia awalan mesti sama. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Tak nampak. Okey, so siri homolog. Okey, awak kena ingat, kalau soalan tanya pasal siri homolog, okey, jawapan awak bagi alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan ester. Kalau soalan tanya, nyatakan siri homolog. Tapi kalau soalan tanya, nyatakan kumpulan berfungsi. Okey, bila soalan tanya nyatakan kumpulan berfungsi, jawapan awak mesti ikatan tunggal. Okey, kalau awak nampak bentuk dia macam ni. Ni. Okey, nampak semuanya satu ikatan. Okey, kalaulah dia alkena, ada ganda 2, so kumpulan berfungsi dia ganda 2. Okey, kalau alkuna pula, kita nampak ni ada ganda 3. Okey, so kumpulan berfungsi dia ikatan ganda 3. Okey, untuk alkohol, bila kita nampak dalam soalan ada OH ni, jadi soalan kalau dia tanya namakan kumpulan berfungsi, jawapan dia hidroksil. Okey, kalau soalan tanya nyatakan siri homolog, jawapan dia alkohol. Okey, so karboksil pula dia ada C double bond C, okey, double bond O, OH. Okey, itu karboksil. Kemudian karboksilat, ester. Okey, kumpulan berfungsi nama dia karboksilat. Okey, dia lebih kurang sama. C double bond O, karboksilik pun ada C double bond O. Tapi untuk ester dia tak ada H. Okey, ester H dia tak ada kat sini. Okey, ni karboksil ada H. Okey, so itu kita nak bezakan soalan tanya siri homolog ataupun kumpulan berfungsi. Okey, sekarang ni tadi saya ada ceritakan pasal formula AMP. Okey, so inilah formula AMP dia. Kalaulah alkena, kalaulah alkana, dia punya formula AMP CnH2n tambah 2. So, N ni boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Okey, untuk form 5, awak kena tahu Cn tu 1 sampai 10. Okey. Nanti kita akan belajar nama-nama dia. Okey, yang kedua alkena. Alkena pula CnH2n. Maksudnya kalau N dia 2, H dia 2 darab 2. So C2H4. Okey, so alkena kita mula daripada 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 juga. Okey, alkuna. Alkuna CnH2n tolak 2. Maksudnya kalau N dia 2, C2, H, 2N, 2N, 2 darab 2 lah kan sebab N 2. So 2 darab 2, 4 tolak 2. So tinggal 2. So C2, H2. Okey, so untuk alkuna awak kena ingat 6 ahli yang pertama. So 2, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Kena ingat sampai C7. Okey, nama dia lah nanti kita akan belajar. So alkohol pula CnH2n tambah 1 OH. Okey, so kalau kita buat C1, katakanlah C1. Okey, so H2 darab 1, 2 darab 1, 2 tambah 1. 2 tambah 1, CH3. Lepas tu, OH. Okey, ini formula molekul yang warna merah ni. Okey, formula AMP kita kena ingat ni je lah. NH
H2N tambah 1. Okey, asid karboksilik sama macam alkohol, CN, H2N tambah 1, COOH. Okey, kalau tadi OH je. Kalau asid karboksilik, COOH. Okey, ester. Ester complicated lah sikit. So, ester CM, H2M tambah 1, COO, CN, H2N tambah 1. Okey, kita akan tengok ester tu nanti. Okey, macam mana nak bentukkan ester.